Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih di atas kesudian para jamaah bersama-sama dalam siaran kita ini bagi kita menghayati satu lagi sahabat-sahabat, orang-orang yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lipatan sejarah. Rijal haular Rasul. Dan pada kali ini, insya-Allah, sahabat yang bernama Miqdar bin Amr, kalau dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid, Muhammad Khalid, dengan tajuk yang disebutkan tadi, Rijal haular Rasul, orang-orang yang mengelilingi Rasulullah. Beliau dikenali sebagai pelopor penunggang kuda dalam peperangan Islam. InsyaAllah akan kita selongkar dan akan kita insyaAllah sama-sama menghayati sejarah hidup sahabat hebat ini, dan mudah-mudahan cabisan daripadanya akan menjadi pedoman dan penghayatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Walaupun zaman berbeza, walaupun mereka merupakan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di samping dan berdamping dengan Rasulullah, namun tidaklah bermakna iktibar daripada sejarah hidup mereka hanya merupakan suatu kisah dan cerita penglipur lara, tapi sebaliknya biarlah ia menjadi iktibar dalam kehidupan kita insya-Allah. Kita kenali dulu, jamaah yang dirahmati Allah, sedikit biografi berhubung dengan sahabat Miqdad ini. Beliau yang nama sebenarnya adalah Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Beliau termasuk para sahabat yang awal memeluk Islam. Namun, sebelum beliau memeluk Islam, beliau dikenali sebagai Miqdad bin Aswad Abdu Yaghuz. Ini sebelum Islam. Ini dikarenakan Miqdad ini, kenapa nama ayahnya boleh berubah, dipanggil sebagai Miqdad bin Aswad Abdu Yaghuz, padahal ayah sebenarnya adalah Amr bin Sa'ad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semasa kecilnya Miqdad telah dibeli oleh Aswad Abdu Yaghuz ini. Ia bukan sekadar membeli Miqdad sebagai seorang hamba, malah ia menyayangi Miqdad dan menumpahkan kepada Miqdad ini kasih sayang bak seorang anak, sehingga orang-orang apabila melihat Aswad Abdu Yaghuz ini ke mana-mana pasti bersama dengannya Miqdad. Maka atas sebab itulah orang-orang memanggilnya sebagai Miqdad, anak kepada Aswad Abdu Yaghuz. Bila beliau memeluk agama Islam, kita pasti agama Islam adalah sebuah agama yang memberikan pedoman dan panduan hidup yang menyeluruh
yang bukan hanya setakat aspek-aspek solat, puasa dalam lingkungan yang terbatas sahaja, bahkan ia merangkumi segenap aspek kehidupan, termasuklah dalam soal-soal pergaulan. Aswad Abdu Yaghus. Yaghus ini adalah nama berhala. Jadi Abdu Yaghus adalah hamba kepada berhala yang disebut, dipanggil ataupun dinamakan Yaghus. Apabila Miqdad masuk Islam, adalah kurang sesuai membinkan beliau dengan seseorang yang terkait dengan nama berhala. Mentelah lagi, beliau bukan anak kandung Aswad bin Abdul Yaghus ini. Sebaliknya, ayah sebenarnya adalah Amr bin Sa'ad. Sebab itulah bila beliau memeluk agama Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat 5 dari surah Al-Ahzab, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Panggillah anak-anak itu, iaitu yang dimaksudkan anak-anak angkat. Macam Miqdad inilah dijadikan sebagai anak angkat oleh Aswad Abdu Yaghus ini, maka panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Iaitu jangan dipanggil dengan nama bapa angkat ataupun dibinkan dengan bapa angkat. Cara itulah huwa aqsatu indallah. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Fa illam ta'lamu aba'ahum. Dalam pada itu Allah berfirman, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, dialah tak tahu. Ini setakat anak angkat. Bapa sebenarnya siapa, apa namanya? Kalau tak tahu siapa sebenarnya atau nama sebenarnya bapa-bapa anak angkat itu, fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagai maula-maula kamu, orang-orang suruhan kamu. Kalau hamba, ya hamba lah, dan sebagainya. Orang-orang yang kamu lindungi dan sebagainya. Jadi jamaah dirahmati Allah, di permulaan firman Allah yang kita bacakan ini tadi, Ud'uuhum li'abaihim, panggillah mereka berdasarkan nama ataupun berbinkan dengan bin bapa-bapa sebenar mereka. Huwa aqsatu indallah, ia lebih adil, lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para mufassirin menafsirkan ayat 5 surah Al-Ahzab ini turun berkenaan dengan Miqdad bin Amr bin Sa'ad radhiyallahu an yang sedang kita perkatakan ini. So jadi sejak daripada itu, sejak daripada turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab ini, maka di sisi orang-orang Islam, bahkan Miqdad sendiri apabila dipanggil selepas ia memeluk agama Islam dengan nama panggilan berbinkan ayah angkatnya, ia mengatakan, mulai sekarang panggil saya dengan Miqdad bin Amr. Amr adalah ayah saya. Begitulah tegasnya sahabat hebat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
sebagaimana yang disebutkan tadi. Sahabat ini, Miqdad ini antara yang terawal masuk Islam. Dalam beberapa sejarah, catatan sejarah, ada mencatatkan bahawa beliau adalah orang yang ketujuh yang masuk Islam antara orang-orang yang diusahakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau masuk Islam dalam usia beliau sekitar 24 tahun. Seorang anak muda. Dan kerana beliau ini, sebagaimana yang disebutkan tadi juga, di mana ayah angkatnya Aswad Abdul Yaghus ini seorang yang berkeahlian dalam hal-hal peperangan, menurunkan ilmu kepahlawanannya, kepakaran dan kepandaiannya dalam hal-hal peperangan kepada anak angkat yang disayanginya ini, Miqdad ini. Jadi Miqdad sedikit sebanyak telah terlatih sebagai seorang yang pakar dalam menunggang kuda, dalam hal-hal peperangan secara umumnya, bahkan yang empunya sifat berani. Maka itulah didapati apabila beliau memeluk agama Islam, beliau tidak segan silu, apatah lagi mempunyai rasa takut untuk mengisytiharkan bahawa beliau telah pun menganut agama Islam, beriman dengan seruan dakwah Nabi SAW. Ini bermaksud selain daripada Saidina Umar, Miqdad juga adalah antara sahabat yang bila masuk Islam, mereka masuk Islam dan mengisytiharkan secara terus terang kepada orang-orang lain. Jangan panggil aku dengan nama Miqdad bin Abdul Yaghus, bin Aswad Abdul Yaghus. Sebab Abdul Yaghus ini hamba kepada Yaghus, iaitu kepada berhala, sedangkan aku seorang Muslim. Lebih kuranglah ibarat itulah Miqdad secara berterus terang menyatakan. Dalam sejarah kita dapati bahawa beliau ini, Miqdad ini merupakan seorang yang suka memberikan pandangan dalam mengatur strategi peperangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam kitab-kitab sejarah banyak mencatatkan peristiwa ini, iaitu yang terkait dengan Perang Badar. Dia bermula dengan Perang Badar Sughra. Perang Badar ini, bila kita perincikan, ia ada yang dinamakan sebagai Perang Badar Sughra, Perang Badar Kecil. Dan yang banyak dicatatkan adalah Perang Badar Kubra, Perang Badar yang besar. Yang dimaksudkan Perang Badar yang besar ini adalah peperangan, pertempuran yang terjadi pada tahun kedua Hijriah dalam bulan Ramadan, yang akhirnya mencatatkan seramai 313 atau 314 tentera muslimin di bawah pimpinan baginda Rasul SAW dapat menewaskan musyrikin Quraisy. Ini dinamakan Perang Badar sahaja, atau ada setengah kitab menyebutkan Perang Badar Kubra, Perang Badar yang besar. Sementara yang dimaksudkan dengan Perang Badar yang kecil adalah usaha yang dibuat oleh orang-orang musyrikin Quraisy untuk mengganggu masyarakat Islam yang telah pun berhijrah ke Madinah. Antara usaha yang dibuat adalah mereka cuba nak mencuri barang-barang milik orang-orang Islam. Dan pernah berlaku apabila kedapatan
orang-orang Makkah ini datang ke Madinah dan ingin mencuri sebahagian daripada unta-unta kepunyaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka bila didapati, maka mereka ini dikejar. Untuk itulah pernah berlaku di mana bila orang-orang yang cuba mencuri beberapa ekor unta milik orang-orang Islam di Madinah, maka bila mereka melarikan diri, mereka ini dikejar oleh Miqdad dengan menunggang kuda. Sebab itulah, macam disebutkan tadi, Syekh Khalid Muhammad Khalid dalam kitab beliau menyatakan pelopor Miqdad bin Amr ini pelopor penunggang kuda dalam peperangan dalam Islam. Jadi beliau ini menunggang kuda dengan lajunya mengejar musuh musyrikin Quraisy ini agar mendapatkan mereka, tapi malangnya lah akhirnya kerana orang-orang Mekah apabila dah masuk ke tanah haram dan menerusi adat yang diguna pakai, yang diamalkan oleh bangsa Arab pada ketika itu, mana-mana orang kalau dah masuk ke kawasan tanah haram, maka ia tak boleh lagi diapa-apakan. Maka Miqdad terpaksa akur dan kembali semula ke Madinah. So ini Miqdad. Bila kita kembali kepada sahabat hebat ini yang suka memberikan pandangan dalam mengatur strategi peperangan, dalam membuat persediaan dan persiapan perang Badar, Nabi SAW ingin melibatkan sama para sahabat Ansar. Sebab Nabi ingin mengelakkan perang Badar ini dilihat sebagai perang antara sesama orang Makkah yang beriman dan berhijrah dan yang kafir yang berada di Makkah. Tapi sebaliknya, ini peperangan agama antara kesyirikan dengan Islam. Maka itu Nabi SAW dalam pertemuan baginda dengan para sahabat, baginda SAW menyeru, menyebutkan, mengisyaratkan, marilah sama-sama kita berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan agama suci kita ini. Beberapa kali Nabi mengulanginya. Sahabat Miqdad bin Amr terperasan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau pun bangun dan mencelah setelah Nabi berulang kali menyebutkan, marilah berperang, marilah berperang, marilah pertahankan agama Allah ini. Beliau berdiri, bangkit, lalu mengatakan, wahai Rasulullah, teruskanlah laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, dan kami ya Rasulullah akan bersamamu. Demi Allah, kata Miqdad ini, demi Allah, kami tidak akan berkata seperti mana apa yang pernah dahulunya dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Bila Nabi Musa mengajak mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka memberikan respon, menjawab kepada ajakan Nabi Musa dengan mengatakan, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergilah engkau, wahai Musa, pergilah bersama Tuhanmu berperang. Faqatila. Inna hahuna qa'idun. Biarkan kami di sini untuk duduk diam-diam.
duduk menunggu. Maknanya, wahai Musa, kalau engkau ajak kami pergi perang, biarlah engkau dengan Tuhan kau aja yang pergi perang. Kami di sini nak duduk diam-diam, kata orang. Kami tunggu kat sini. Lepas menang, baliklah. Ibarat gitu. Jadi Miqdad menukil firman Allah dari surah Al-Ma'idah ayat 24 ini, di mana ia mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak akan berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Dan beliau menukil ayat ini. Sebaliknya, ya Rasulullah, kami akan katakan kepadamu, pergilah engkau ya Rasulullah, pergilah berperang dan kami akan ikut berjuang di sampingmu. Demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran. Yang dimaksudkan adalah demi Allah. Seandainya engkau membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan tetap berjuang bersamamu dengan tabah hingga mencapai tujuan, meskipun sampai ke titisan darah kami yang terakhir. Subhanallah. Ini kata-kata yang diungkapkan dengan penuh tawadhu' dan bersemangat oleh Miqdad bin Amr ini. Subhanallah. Riwayat ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi bila Miqdad ini mengungkapkan kata-kata sehingga walaupun kami ini terpaksa menempuh lautan lumpur, maknanya satu laluan yang cukup sukar dalam peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami akan tetap bersamamu sampai kepada titisan darah kami yang terakhir. Maka apabila Miqdad bin Amr mengungkapkan kata-kata yang bersemangat seperti ini, bangunlah Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat daripada kalangan sahabat-sahabat Ansar. Itulah beliau mengatakan, ya Rasulullah, jika kata-katamu tadi, ucapanmu tadi yang mengulang-ulangi, maksudnya yang mengulang-ulangi ajakan berperang di jalan Allah, berjuang pertahankan agama dan sebagainya, itu ditujukan kepada kami orang-orang Ansar, kami tetap akan mengatakan kata-kata yang sama seperti mana Miqdad. Subhanallah. Inilah kita lihat di mana akhirnya, macam disebutkan tadi, beliau ini, Miqdad ini merupakan seorang sahabat yang suka berikan pandangan, idea, bahkan meluahkan kata-kata seumpama tadi yang cukup bersemangat. Maka sebab itulah kita dapati bahawa beliau ini pernah diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Rasulullah yang lain. Apa Abdullah bin Mas'ud ini? Ini terkait dengan perjuangan beliau dalam perang Badar. Beliau mengungkapkan, memuji-muji Miqdad. Ibn Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud ini mengatakan, saya telah menyaksikan perjuangan Miqdad sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini. Subhanallah. Dia merasa bangga mempunyai seorang sahabat seumpama Miqdad ini. Dalam perang Uhud sendiri, Miqdad adalah antara sahabat yang menunggang kuda, dan antara sahabat yang turun daripada kudanya yang mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau ibarat menjadi pelindung
Nabi SAW, pelindung buat Nabi dari serangan-serangan musuh. Maknanya kalaulah Nabi itu ada orang cuba nak memanah baginda, mungkin yang terkena biar saya, biar Miqdad, katanya. Inilah hebatnya sahabat agung ini. Maka itulah dalam sejarah beliau pernah diberikan tugas oleh Rasulullah SAW apabila selepas tahun ke-8 Hijriah orang-orang Islam berjaya membuka kota Makkah sebagai negara Islam kedua selepas Madinah. Segala bentuk kesyirikan dihapuskan. Kemudian selesai daripada itu berlakunya perang Hunain, diikuti pula dengan perang Taif. Maka semuanya bila dah settle, dah selesai, Nabi merasakan perlu ada di daerah-daerah yang awalnya dikuasai oleh orang-orang Makkah ini mempunyai seorang amir, seorang ketua. Maka Nabi SAW mengamanahkan kepada Miqdad bin Amr ini untuk menjadi amir bagi sebuah kawasan berdekatan dengan Makkah. Rasulullah SAW melantiknya dan beliau menerimanya. Tapi selepas itu, iaitu selepas tahun lebih kurang, beliau menjadi amir dan dalam berkesempatan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Sebahagian riwayat menyebutkan kesempatan tersebut adalah ketika Nabi SAW menunaikan haji pada tahun ke-10 Hijriah, iaitu Haji Wada', haji yang mana pulang daripada menunaikannya Rasulullah SAW jatuh sakit dan kemudiannya Rasulullah SAW wafat. Jadi dalam kesempatan itu bertemu dengan Miqdad ini, Nabi nak dapatkan feedback. Nabi tanyalah kepada Miqdad, bagaimana keadaanmu bila menjadi amir ini, menjadi ketua ini? Miqdad dengan penuh rendah hati menjawab, ya Rasulullah, jika aku diberi pilihan untuk tidak menjadi ketua lagi selepas ini, maknanya sekarang ini ialah, dan sebelum ini aku dilantik menjadi amir bagi kawasan itu. Jadi bila ditanya, ia menjawab, sekiranya saya ini diberi pilihan untuk tidak menjadi ketua atau terus menjadi ketua, saya lebih memilih untuk tidak menjadi ketua, walau ke atas 2 orang sekalipun. Maknanya beliau tak nak dengan sifat itu beliau akhirnya menjadi seseorang yang angkuh, yang sombong. Sebab para sahabat Rasulullah SAW yang cukup mengenali Miqdad ini, para sahabat mengenali Miqdad ini adalah seorang yang berkepribadian tinggi, yang suka ataupun sering menjauhi sesuatu yang mana akhirnya menjadikan ia ini orang yang sombong, orang yang angkuh. Miqdad ini orangnya lebih bersikap membumi, kata orang Indonesia, merendah diri. Jadi beliau sampai mengatakan, kalau saya diberi pilihan ya Rasulullah untuk tak lagi jadi amir, saya tak nak jadi amir.
Dan saya tak nak jadi amir, jadi ketua walaupun hanya untuk 2 orang aja. Saya dengan seorang ni, kalaulah saya dilantik jadi ketua, kalau boleh itu pun saya tak nak. Masya Allah. Beginilah Miqdad bin Amr ini. Sebab itulah dalam pergaulan beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah di suatu ketika Rasulullah bersama dengannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterus terang, "Wahai Miqdad, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk mencintaimu dan mengkhabarkan kepadaku bahawa ia, yakni Allah, juga mencintaimu." Subhanallah. Begitulah mendalamnya, eratnya pergaulan para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama Miqdad bin Amr radhiyallahu an ini, yang sehinggakan mereka ini mencintai Rasulullah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai mereka. Kepada Miqdad secara khusus, Nabi sampai mengkhabarkan beliau yang Allah telah memerintahkan baginda untuk menyintai Miqdad, dan Allah sendiri mencintai Miqdad. Di sinilah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita dapati sekelumit tentang sejarah Miqdad bin Amr radhiyallahu anhu ini. Seorang sahabat yang hebat dalam hal-hal peperangan, yang suka menyumbangkan idea dan pandangan, sahabat yang amat merendah diri dalam pergaulan dan kehidupan hariannya. Mudah-mudahan ini semua sedikit sebanyak dapat menjadi pedoman dan iktibar kepada kita dalam kita ini menyelongkar sejarah para sahabat, orang-orang yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Terima kasih muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah atas kesudian bersama. InsyaAllah kita ketemu lagi dalam siaran yang akan datang dengan sahabat yang lain pula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.